Padang terap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengurusi. Saya terima kasih kerana diberi peluang untuk membahaskan anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua dan juga pertama 2011. Saya nak fokuskan kepada butiran B6, Jabatan Perdana Menteri. Apa yang saya nak bangkitkan ialah berkaitan tentang Yadim yang ditubuhkan pada tahun 1974 untuk menyelaras dan juga menyatukan badan-badan dakwah dan membantu badan-badan ini supaya bergerak dan berperanan secara membina untuk pembangunan umat dan meningkatkan kefahaman Islam. Jadi saya lihat apa yang berlaku dan saya kaji dan juga saya membaca visi dan juga misi Yadim ini ialah cukup hebatlah. Sebagai sebuah agensi yang paling mantap, sebagai pemangkin utama untuk menghubung kaitkan aktiviti-aktiviti dakwah dalam negara kita dan juga menyurjukkan serta menyelaraskan program-program dakwah dalam negara kita dan juga dalam luar negara. Jadi apa yang saya lihat di akhir-akhir ini berlaku masalah terhadap Yadim ini, terutamanya apabila kita lihat ada pengurusi ataupun yang petua baru yang dilantik dalam Yadim itu mengetuai ataupun menjadi ketua kepada Yadim itu sendiri. Banyak duit yang dihabiskan saya lihat untuk program-program yang kita boleh petikaikan. Lebih daripada 10 buah negara dilawati oleh Yadim, Mesir, Australia, Afrika Selatan, Indonesia, Myanmar, Thai, Laos, Kemboja, Korea, dan ada kabarnya sampai ke Ireland. Sudah tentulah setiap kali program-program ini dibuat, lawatan-lawatan ini dibuat, dia akan mengambil cukup banyak duit-duit rakyat untuk digunakan. Puluhan ribu wang Yadim dihabiskan dan juga dibazirkan untuk program-program yang saya rasa tidak sampai kepada kepada sasaran yang ditetapkan oleh Yadim itu sendiri. Saya juga lihat ada juga yang dipetua Yadim ini telah melantik pengurusi-pengurusi di peringkat negeri, Perak, Kedah, Pulau Pinang dan lain-lain dengan allowance yang cukup besar. Sepatutnya allowance ini, peruntukan ini yang diberikan oleh Jabatan Perdana Menteri ini difokuskan kepada aktiviti-aktiviti dakwah, bukannya untuk melahirkan ataupun untuk melantik pemimpin-pemimpin dengan menggunakan allowance yang cukup besar. Jadi rasanya keperluan Yadim untuk melantik pengarah-pengarah ini sudah tentulah kurang sesuai dengan misi dan juga visi Yadim itu sendiri. Begitu juga kereta yang digunakan, Camry yang merupakan kenderaan rasmi, lebih mewah daripada menteri yang hanya menggunakan perdana, dan katanya akan mengambil duit rakyat untuk membeli Alphard pula, Toyota Alphard. Jadi ini tidak sesuai. Begitu juga saya mendapat makluman daripada kawan-kawan terlibat dengan aktiviti dakwah ini. YDP baru saja melantik CEO baru yang dipertikaikan integritinya dan kurang dihormati oleh staf. Sebelum ini daripada PTD yang cukup dihormati oleh kaki tangan. Jadi yang lama tak apalah, yang sudah dilantik di tempat yang lain, yang kita ucapkan tahniah kerana beliau cukup cekap dan juga cukup disenangi. Tapi saya ingin bangkitkan dengan CEO yang baru dilantik ini, perlu kepada penambahbaikan daripada sudut gerak kerjanya. Saya juga ingin membangkitkan tentang Yadim ini berkaitan tentang beberapa orang pengarah yang dilantik, lembaga pengarah yang dilantik, termasuklah Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin, bekas TKM Pulau Pinang, yang apabila dilantik dia tidak pernah masuk. Kita dapat makluman dia tidak pernah melaporkan diri, tapi mendapat gaji lebih daripada 10 bulan sebagai pengarah sukarelawan Al-Falah dengan grade 48, tapi tidak hadir mesyuarat, tidak bertugas. Adakah ini Yadim ini menjadi suatu badan kepada pihak kerajaan ataupun parti kerajaan untuk menempatkan pemimpin parti di sana, termasuklah juga Anwar Saari, sekarang merupakan pengarah sukarelawan Al-Falah, yang tidak ada tugas yang khusus, yang buat kerja lebih kepada tugas untuk politik. Dan kita tengok kenyataan akhbar yang dikeluarkan adalah lebih kepada untuk menghukum kerajaan atau menghentam pihak pembangkang dan juga memberikan merit kepada kerajaan. Saya rasa tidak sesuai bagi sebuah badan dakwah seperti ini melantik pemimpin-pemimpin politik pada masa yang sama tidak buat kerja fokus kepada gerak kerja dakwah yang telah diletakkan oleh misi dan juga visi Yadim itu sendiri.
Jadi saya lihat ada juga pengarah yang dilantik yang sebagai pengarah dakwah sejak daripada 2011 dulu bulan Mei, tapi diarahkan untuk bertugas di Kuala Lumpur, yang tidak hadir ke Kuala Lumpur tapi duduk di Labuan, dan akhirnya maksudnya tidak melaporkan diri di Kuala Lumpur. Jadi saya harap perkara ini boleh dilihat dengan telus, dengan lapang dada oleh pihak Jabatan Perdana Menteri. Apa yang berlaku sebenarnya di Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ini, yang peruntukannya datang daripada duit rakyat, tapi diletakkan orang-orang politik yang bagi saya telah memesongkan dan juga menyelewengkan fungsi Yadim itu sendiri yang cukup mulia, yang sepatutnya dimanfaatkan oleh negara kita, oleh umat Islam dalam negara kita. Jadi saya harap apa yang mungkin belah hantu raya ni macam kat pokok senar sebut. Jadi saya duk jamu gitu, kemudian tugas tak ada, kemudian bila dah keluar daripada parti diberikan tempat-tempat dengan gaji yang cukup besar, grade 48, kemudian menghentam pembangkang. Bagi saya ia tidak baik untuk negara kita, dan bagi saya ini membazirkan banyak sangat duit rakyat yang sepatutnya digunakan untuk aktiviti yang telah digariskan oleh Yadim itu sendiri. Jadi saya ingat itulah. Terima kasih banyak Tok Pengerusi memberi ruang kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.